yang pertama ni soalannya seorang boleh ceritakan sikit pasal bisnes yang puan buat sekarang. Okey. Assalamualaikum lah. Okey. Sebelum tu saya nama Nur Fitriah lah. Kami Puan Nur. Dan nama tadika saya yang saya jalankan sekarang bisnes pendidikan lah, pendidikan awal kanak-kanak, iaitu tadika Fitriah Al-Nadan, atas nama tadika Fitriah Al-Nadan. Okey, permulaan ni kan, permulaan bisnes. Nanti saya akan tanya lebih lanjut yang tu lah. Okey. Yang kedua pun tak puan ceritakan sikit latar belakang puan pasal family education puan, lepas tu dengan Okey. Saya bukan berasal orang sini lah. Okey. Dan saya nak grow up bisnes ni selepas 10 tahun saya berkahwin. Okey. Sebelum tu saya di rumah. Di rumah saya mengajar anak-anak jiran lah untuk membaca, sebab anak-anak saya pun boleh baca. Jadi dan saya pergi macam ni, saya ada orang panggil saya jadi cikgu tadika. Tu cerita dia, permulaan bisnes saya lah. And then untuk latar belakang saya punya education adalah saya pemegang diploma business study. Memang lari jauh lah daripada pendidikan awal kanak-kanak yang saya buat sekarang ni. Tapi oleh kerana saya ada basic based on business study dan pengalaman saya sebagai accountant firm dan juga secretary di sebuah syarikat di Perak, dan pengalaman saya mengendalikan sebuah syarikat. Jadi bila saya nak buka sebuah perniagaan ni, tak ada masalah sangatlah, sebab saya mempunyai pengalaman di bidang bisnes. Cuma masalah saya sekarang adalah berkenaan apa bisnes yang saya buat sekarang ni, iaitu tadika yang berkaitan dengan anak-anak kecil, anak-anak syukur, yang memerlukan pengalaman lain pula. Okay. Macam background family saya pula, semuanya mempunyai latar belakang yang berbeza-beza lah. Saya ada 9 orang adik-beradik yang sulung bekerja di pertanian, pegawai pertanian, KP. Lepas tu yang kedua penguatkuasa di Kelang. Yang ketiga saya. Yang keempat cikgu. Yang kelima polis. Yang keenam pegawai MADI. Yang ketujuh pegawai Kementerian Kerja Raya. Yang ke-8 pegawai peladang. Yang ke-9 yang bongsu sekali cikgu. So yang lain semua bekerja di bawah kerajaan, kecuali saya lah yang buka bisnes sendiri. Itu antara latar belakang pendidikan dan juga family saya lah. macam mana puan boleh terfikir buka tadika ni semua? Okay. Dia macam ni, dia bermula dengan pengalaman saya sebagai seorang guru tadika. Okay, saya bekerja dengan orang lah. Sebelum tu saya hanya mendidik anak-anak saya di rumah. Maknanya 5 tahun anak-anak saya dah boleh membaca. Jadi bila daripada situ ada jiran-jiran yang tengok dan diorang hantar untuk tuition bacaan dengan saya. And then ada orang nampak saya, panggil saya menjadi cikgu tadika lah, walaupun saya tak ada pengalaman langsung mengenai pendidikan awal kanak-kanak. Tetapi dalam pada saya tiada pengalaman. Saya sambil saya bekerja tu, saya masuk pelbagai kursus yang berkaitan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ni lah. Ada saya ambil kursus, dulu saya kursus pasti, saya bukan cikgu pasti lah. Kursus pasti saya habiskan sehingga diploma pasti lah, diploma perguruan pasti. Diploma sijil perguruan pasti. Okey, di situ setiap cuti sekolah kita akan setiap cuti sekolah saya akan dihantar kursus lah. Saya akan dihantar kursus bagaimana untuk menjadi seorang guru pendidikan awal.
dekat awal kanak-kanak kan, macam yang apa semua belajar lah. Dia bukan macam cikgu biasa. Dia kena banyak menggunakan BBM. Dan selepas tu bila saya dah jadi cikgu, tiba-tiba pasti tu tutup kan. Saya tak ada modal tau. Sebabnya cikgu mesti gaji berapa saja, 250 macam tu kan. Tapi dengan keberanian yang saya ada, dengan pengalaman yang saya ada, dengan wang simpanan yang saya ada, saya buka bermodalkan RM2,000. Macam mana tu RM2,000? Hanya orang-orang yang RM2,000 tu sikit, sebab setengah orang nak buka kena ada RM30-40,000. Macam mana saya boleh modalkan RM2,000? Semua atas pengalaman lah, cara kita mengurus kewangan. Dan masa kita nak buka bisnes tu, kita tidak nak buka ni, maksudnya macam ni, tidak dapat untung dulu, faham? Kita buka, saya beli yang asas saja, meja pendaftaran, banner tu saya letak di depan rumah yang saya sewa. Rumah tu saya cat dalam kosong, saya bersihkan, tapi tak ada apa, sebab tak ada apa-apa ni. Bayangkan tak ada apa-apa, orang nak buka dengan 20-30 ribu, saya hanya menggunakan 2,000 saja. Okay. Kemudian saya buka pendaftaran dengan hantar banner. Saya buka meja, parent datang, kita buat iklan banyak sikit lah, lebih sikit lah, banner tak terata, maksud orang tak kenal kita lagi, tak kenal pun ada ni siapa. Okay, diorang datang. Permulaan adalah 30 orang saja murid saya, 30 orang dan 5 orang guru. Saya memang tak fikirkan kepada keuntungan, saya fikir untuk menaikkan saja. Sebab tu guru saya ramai. Okay. Bila waris tu datang bagi respon apa semua, bagi duit, saya tak gunakan duit tu saya gunakan untuk yang sepatutnya. Kalau baju, kalau duit pendaftaran contoh RM50 masa tu, sikit ya, RM5 masa tu, duit RM50 tu lah untuk saya beli barang-barang, untuk macam keperluan meja, kursi, apa yang perlulah, rak buku kan. Dan yang lebihnya kan dia ada banyak yuran detail kan. Yang lebihnya kalau dia kata buku, saya tak kausik, itu memang khas untuk buku. Kalau baju, khas untuk baju. Memang kita dengan yang tak ada modal ni memang tak boleh usik lah duit tu. Macam tu lah, macam mana bisnes saya bermula. Lepas tu nak tanya macam apa risiko yang pernah ada waktu dah run tu, lepas tu solution yang pun buat? Banyak. Nak buka tadika ni memang stres, tension. Pertama, masalah dengan parent. Kedua, anak-anak. Sebagai bos pula, semua sekali termasuk staff. Kan, staff ni saya nak cakap lah, muda-muda ni, okay? Ada yang okey, yang boleh ikut peraturan okey, yang tak boleh ikut pun ramai, yang melawan pun ramai kan. Jadi yang bermasalahnya nanti pada majikan. Itu satu, memang stres. Memang stres. Waris pun kita stres juga, dengan sebab anak tak boleh sit tu, anak tak boleh pusing sana kan. Solutionnya kita buat peraturan, rule undang-undang tadika, sama ada untuk staff, untuk parent ataupun untuk murid. Kita akan buat rule lah, kita akan buat taklimat waris untuk first day masuk. First day masuk tu akan ada taklimat lah. Kita terangkan rule kita semua. Contoh kalau waris, saya akan beritahu tadika ni ada peraturan, so kena ikut peraturan tadika lah. Tak boleh ikut peraturan waris. Kalau 10 orang waris bagi peraturan, macam mana saya nak run tadika? Tak boleh kan. Lepas tu kalau tak boleh terima, memang tak boleh lah tadika sini. Begitu juga dengan staff. Staff kena ikut peraturan, tak bolehlah ikut kepala sendiri kan. Kalau staff ikut kepala sendiri, nak jadi apa tadika tu, saya sendiri, saya tak boleh nak datang, saya tak boleh nak run, saya tak boleh ni kan. Jadi di situlah masalah. Lagi satu, masalah mengenai anak-anak. Biasalah budak-budak kecil kan, kencing, berak, lepas tu bergaduh. Kadang-kadang cikgu depan mata pun calar sikit tak boleh, tu sikit tak boleh. So kita kena maklum kat parents yang tu dengan cara macam mana kita nak menangani dia. Dengan cara kita punya PR kita, kita punya hubungan kita dengan parent, tu kena pandai lah. Okey, jadi macam mana buat kembangkan bisnes ni? Cari guide lah tu. Siap-siap aku tu nak kembangkan je.
bisnes ni, Puan ada nasihat daripada siapa ke, guide ke sebelum buat bisnes ni? Macam tu. Saya kebanyakan daripada idea saya sendiri lah. Nasihat confirm orang belakang yang ada saya ni, family lah, terutama husband saya dengan anak-anak saya lah. Okay, saya nak kembangkan tu, kita banyakkan kualiti. Buka tak Facebook Nadan ni, di situ boleh tengok kualiti Nadan. Murid-murid boleh membaca. Kualiti memang kena jaga. Komitmen guru penting untuk perkembangan sesebuah institusi pendidikan, terutama pendidikan awal kanak-kanak. Kalau cikgu tak ada komitmen, tak boleh nak juga nak kembangkan saya seorang, tak boleh. Walaupun saya banyak bagi idea, tapi yang menjalankan staff, cikgu-cikgu lah. Kena cikgu yang berkaliber dan tidak berkira. Saya nak cakap tu, kalau nak masuk nak masuk jadi seorang guru tadika ni, you kena ada hati penyayang budak-budak. Kalau tak sayang budak-budak, jangan. Saya cakap tu, walaupun you ambil pendidikan awal kanak-kanak, you tak sayang, you jangan masuk. Sekali you buat budak-budak, habis. Kena ada sifat kasih sayang. Saya ada 100 orang murid kat sini. Macam mana saya nak handle murid-murid tu? Semuanya based on staff. Alhamdulillah, staff yang ada Allah bagi yang alhamdulillah, yang komitmen yang baik, alhamdulillah, yang bekerjasama yang baik dengan saya. Jadi di situ penting lah, kan? Kalau tak ada staff yang macam ni, yang pentingkan diri, tak boleh, tak suka budak-budak buat macam tu, habis. Memang zaman sekarang ni lain, ya, cuit sikit tak boleh, cuit sikit. Tapi macam mana cara kita sebagai seorang guru nak menangani? Maknanya secara psikologi lah, psikologi dengan anak-anak tu macam mana cara kita mewujudkan. Kita ada cara memujuk anak-anak, betul tak? Macam mana kita nak tarik perhatian anak-anak, menggunakan apa? Induksi, menggunakan perhatian, apa benda yang ada di sekeliling kita sebagai seorang guru. Rasa semua tahu dah, kan? Macam mana? Okey. Lepas tu tanya, boleh tak Puan bagi macam nasihat untuk usahawan-usahawan muda yang baru nak dalam bidang usahawan ke, yang dah lama ke, buat tadika. Bukan tadika. Boleh. Satu, mentality health yang kuat. Dua, sanggup terima apa juga kecaman, apa juga cabaran, apa juga masalah. Sebab tadika ni nampak senang, bukan satu benda yang mudah. Okay, tahun pertama, tahun kedua you akan menangis, tahun ketiga, tahun kelima, hampir setiap tahun you akan menangis. Okay, jadi pengalaman tu penting. Before you nak buka tadika, better kerja dengan orang. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Even saya pun nak buka pun, saya kerja dengan orang dulu, kan. So bila kerja dengan orang, kita ambil mana yang okey, kita serap. Yang tak okey, kita janganlah. Okey, contoh bos tu kuku besi, kita jangan jadi macam tu. Kita ambil yang baik pada bos tu. Kita jangan tekan orang bawah ni sampai satu tahap yang dia tak selesa. Faham? Jadi macam mana nak grow upnya bisnes ni adalah staff tu lama dengan kita. Macam saya buka 2016, saya starting 2016 sampai sekarang. Staff saya daripada 2016 ada 5-6 orang stay lagi kat sini. Daripada anak dara sampai anak 3 pun stay lagi kat sini. Itu antara satu sebab kenapa. Melainkan yang keluar tu masalah atas diri sendirilah. Satu, nak kahwin, mungkin dia berpindah, sambung belajar, kebanyakan macam tu lah. Dia based on kita tengok pada staff tu berapa lama dia kerja kat sini. Macam tu. Jadi macam saya kata, nak buka kena ada orang kata bakat lah, satu sayang dengan budak-budak. Itu salah orang kata. Lepas tu kita ni buka ikhlas kerana Allah Ta'ala pertama. Jangan kita buka fikir duit. Kalau you buka fikir duit dulu, you takkan dapat apa, kan? Macam orang sini orang tengok, buka banyak duit ni. You tahu tak you bayar staff berapa? Saya sebagai seorang staff, okey, waris kadang yuran kadang bayar, kadang tak bayar, kan? Bulan depan pula. Macam mana you as a boss nak manage duit keuangan tu? Atas diri sendiri, kepakaran dan bakat. Okey. Macam Puan uruskan staff Puan ni, ada tak pelatihan ke apa-apa ke? Ada.
mana-mana kursus yang maksud dianjurkan oleh PPD. Okay, saya berdaftar dengan KKM lah, KKM pula, KPM. So kadang-kadang PPD akan buat slot untuk cikgu-cikgu baru, ataupun slot, apa-apa slot lah saya akan hantar. Ataupun saya akan hantar mana-mana kursus di luar yang ada berkaitan dengan ni lah, pendidikan. Jadi kat situ guru-guru yang tak ada pengalaman pun, lagi yang tak ada basic bab diploma dekat awak anak MIPAK ni pun dia orang boleh belajar daripada situ lah, cara macam mana untuk mengajar budak-budak. Macam saya sendiri, saya ambil kursus permata. Ini kat awak kadang-kadang kerja taska kan, tapi kita boleh combine lah kat tadika ni, kita boleh guna pakai tadika. Dan saya pun ambil kursus yang sijil keguruan pasti kan. Jadi di situlah saya combinekan macam mana nak mengajar cikgu. Dan saya sendiri bagi talk kat cikgu, bagi khusus kat cikgu, cikgu saya lah. Sebab saya nakkan yang terbaik dalam ni. So boleh tengoklah macam mana dekat dalam tadika tu, Facebook tadika tu, memang komitmen cikgu perlulah untuk budak-budak capai kemenjadian diorang macam mana. Jadi boleh baca jari, boleh baca ini, boleh baca ni. Kalau nak buka, you tak boleh handle semua tu, fikir kali kerja dengan orang, ambil pengalaman. Lagi satu, kita kerja tadika ni jangan ada expect gaji tinggi lah. Walaupun kita ada diploma, pergilah tadika swasta, you nak cari 1,500 pun susah. Okey, macam saya memang ikut law guru lah. Saya bayar ikut jam RM7.21. Kalau sampai petang memang kasih RM5 lah. Tolak-tolak PSP semua tinggal berapa je lah kan. Kalau sampai kat sini ada yang pukul 6.30 pagi, 12.30. So 6 jam kerja saja. Tak kena lah RM7.21 dah berapa jam. So dia orang akan dapat maybe 900 ke 600 jam tu dah sampai 12.30 hari. Dia ada peringkat-peringkat dia lah. Kalau you kerja kemas sekalipun, satu guru 34 orang murid contoh, you rasa boleh ke budak tu dapat? Lepas tu atas kepala, semua atas kepala cikgu seorang, macam owner lah, kan. Lepas tu nak beli barang, nak claim pun susah. You kena keluarkan you punya duit sendiri dengan duit yuran yang ada lah. Yuran pun sebulan RM20 je macam tu kan. Pembantu mungkin ada seorang, tapi kalau pembantu tak datang, boleh bayangkan tak? Kalau you sakit tak sakit, you kena duduk juga. Baik perpaduan ke kemas, you kena duduk juga. Pras saya tak sure lah, ada cikgu kan dia pras sekolah rendah kan. Tu kena ada ijazah lah itu, ijazah perguruan. Kalau diploma dari awal kanak-kanak ni, daripada NITA ke daripada swasta, selalunya masuk tadika swasta lah. Dan juga tadika mungkin kemas, mungkin apa lagi, perpaduan kan. Tapi kalau kemas tu lah, you kena handle seorang-seorang. So saya ni banyak pengalaman, you cakap lain, saya lain pula. Okay, kelayakan untuk staff, Puan ni ada kelayakan apa? Puan ada diploma ke, SPM, berapa A ke atas ke? Saya sekurang-kurangnya ada diploma pendidikan awak kanak-kanak lah. Tapi kalau tak ada pun tak mengapa, at least SPM dia okey, SPM dia okey, dan dia nak kerja lama. Dan saya akan bagi khusus sehingga dia orang pandai macam mana nak handle murid-murid walaupun tak ada pengalaman. Yang penting pengalaman kerja lah. Tapi saya tahu juga pengalaman kerja tu kenapa you penting. Kalau saya tengok pengalaman kerja, saat-saat 3 bulan kerja, 3 bulan 6 bulan kerja sini sampai banyak sangat pengalaman, 3 bulan 2 bulan, itu dah problem kat situ dah. Situ bukan problem syarikat tu, hampa tu yang problem. Macam tu. Saya dah terlalu matang dah nak handle orang, jadi saya kena kat situ lah. Kalau you kerja setahun, pengalaman 2 tempat je, itu better lah kan. Maknanya you suka kerja kat situ dan tahu, maknanya tak ada masalah you lah. Ni kalau kerja set, tak mau kat mana-mana kerja nak cakap memang susah. Pergi masuk kerja mana memang akan ada bos ni, tapi hati kita lah, kita nak kerja, kita seronok dengan anak-anak ni kan, kita sayang anak-anak ni. Tapi kalau kita tak sayang anak-anak ni, saya kata jangan fikir dulu. Kalau tu you jadi bos, bos pula you nak handle staff pula. Staff pula macam-macam ragam nak dapat staff yang serasi dengan kita bukan mudah. Kena pandai lah, orang kata bakat. Memang kalau ikutkan saya banyak kali dah, saya nak stop tapi Allah kata tak, belum lagi.
Bila memang jalan ni memang kena ikutkan, tapi bila ada masalah tu boleh nak stop, tapi bila macam ni okey je jalan. Macam dia ni pun saya ada event, macam tu event kan, satu saya ada event merdeka. Sebenarnya event tu awal lagi dah, tapi ada masalah aku terpaksa pos tu. Sabtu ni macam tu. Event ni banyak, jadi pos ni banyak pos nak kena keluar kan. Macam tu lah. Apa lagi? Okay, last one, macam nak kau bina hubungan kau dengan parent-parent yang tak Kita based on hubungan baik dua hala. Kita dah cakap masa taklimat, tolong beri kerjasama. Jangan push cikgu sangat, jangan kacau cikgu, ikut rule yang telah ditetapkan. Maksudnya lagi satu, kita akan akan tengok, okey, kalau ada waris respon anak dia macam ni, kita akan respon, kita akan siasat sama ada salah pihak tadika atau salah pada cikgu. So kita akan siasat dan kita akan cara kita bercakap dengan waris tu pun kena elok lah, supaya dia tak rasa macam something bad lah ke kita kan, macam tu. Tak muda lagi kan, banyak pengalaman. Tapi bila